Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih lagi membicarakan tajuk keistimewaan pengetahuan dan bahaya kejahilan. Kita berhenti hari itu ni masih lagi membicarakan tentang ayat Az-Zukhruf muka surat 34 atas sekali masih lagi ayat yang sama dalam ayat suci Al-Quran tu. Kita masih lagi membicarakan tentang surah Az-Zukhruf ayat 36 37. Sebelum ni kita berhenti, itu berhenti mendadak lah. Biasalah kuliah dalam suasana SOP ni macam tu lah, di mana-mana pun macam tu lah. Duduk tengah laju-laju bunyi kena berhenti. Kita masih tambah-tambah. Kita di sebelah utara ni makin hari ni alhamdulillah lah ada 4 kes. Kemarin dulu takut juga dengar takut jugalah, sehingga naik sampai 3 angka di seluruh Malaysia. Cuma kita masih lagi kita ikut SOP. Kalau di kawasan Kota Star tu PKPD tu bersyarat sampai tak boleh keluar lah sampai pukul 12 malam ni. Nak masuk pun tak boleh, nak keluar pun tak boleh. Lebih kurang 300,000 orang ramai duk tengok kematian pun dah 128. Tapi yang duk peliknya duk tengok kematian tu 90 lebih lelaki. Duk risau juga kita ni. Orang lelaki yang banyak mati lelaki.
Orang perempuan 30 lebih tu tanda-tanda akhir zaman ni. Yang Nabi kata satu orang perempuan, satu orang lelaki, 50 orang perempuan. Kadang-kadang beranak perempuan ramai, dah lah beranak ramai orang perempuan, lepas tu orang lelaki meninggal banyak. Macam tengok COVID-19 meninggal 90 lebih, 3 kali ganda dengan orang perempuan. Selalu jugalah saya duk sebut di mana-mana pun macam tu sebutlah. Selalu kuliah-kuliah di masjid ataupun di surau, saya nampak tu kursi, nampak tu kursi hijau. Kursi yang tak ada kaki tu siapa yang duduk? Kita orang lelaki duduk, orang perempuan selam berak relax depa. Duduk tak duduk pantas kerusi tu. Nampak gaya kita orang tak larat, orang perempuan kuat tuan-tuan. Orang perempuan kuat. Jadi itu tanda-tanda lah baik. Kita masih lagi ayat surah Az-Zukhruf ayat sebelum ni. Kita berhenti hari itu ni menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarim wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang bermaksud, dan siapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan ada baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu teman yang tidak renggang daripadanya, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ini yang kita takut. Kita duk rasa kita ni berada dalam jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya kita dipengaruhi oleh syaitan-syaitan yang mereka ni makhluk banyak. Nah, banding kita manusia hanya disebut hanya 3% sahaja manusia. Nak banding dengan jin dan syaitan ni 7%. Kita 3%, jin, syaitan ni dia ada 7%. Maksudnya baru 10%. 90% lagi makhluknya yang bernama malaikat. Malaikat ramai. Nah, contohnya malaikat duduk sebelah kiri kanan kita pun, kalau kita 1.5 bilion, maka syaitan pun 2 kali ganda dah. Hak duduk kiri kanan kita tak masuk malaikat-malaikat lain lagi yang setiap tiap lapis langit tu disebut dengan 10 kali ganda dengan manusia. Banyaknya malaikat-malaikat. Begitu juga banyaknya jin dan iblis, banyak ni 7% banyak. Kita ni hanya 3% sahaja, kita sedikit sahaja. Tu Allah sebut dalam Al-Quran, yang bermaksud tidak kebanyakan penghuni neraka Jahannam terdiri daripada jin dan manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut mulakan jin dahulu, maka jin tu lebih ramai daripada manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Kita takut-takut, kita duk sangka kita duk jalan yang hak lurus, jalan yang mendapat petunjuk. Hakikatnya kita ditipu oleh syaitan. Tipu oleh syaitan dengan sebab apa? Sebab kita berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut ayat yang sebelum ni, wa may ya'shu an zikrahman nuqad lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, tak mau kepada peringatan Allah, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab Nabi dah wasiat, Nabi dah pesan, Nabi dah peringat dekat kita, jalan yang hak betul ni 2 ni sahaja.
Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua sahaja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalau berpegang dengan dua ni, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita nak dapat hak pertunjuk Al-Quran ni bagaimana? Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Sayyidina Ali, tahu tak kamu orang yang berjaya? Nabi beritahu, tanya dekat Sayyidina Ali, tahu tak kamu orang yang berjaya? Selalu kita duk ingat orang yang berjaya ni orang yang ada harta, orang yang kaya, orang yang berpangkat kedudukan dan orang yang bahagia. Nabi kata tak. Nabi kata tak, bukan orang bahagia. Bahagia tu bukan kerana pangkat kedudukan, bukan kerana harta, bukan kerana wanita dan sebagainya. Nabi kata orang yang bahagia itu, yang pertama, dia mendapat rezeki yang halal. Dia mendapat rezeki yang halal. Ni hak rezeki yang halal juga mempengaruhi diri kita. Kerana apa? Disebab pemakanan kita, maka hati kita tu akan jadi hitam. Sedangkan benda-benda yang haram, maka hati kita akan jadi hitam. Lama kelamaan, hitam tu akan menyelaputi hati kita. Ketika tu kita tak boleh nak beza dah, yang mana hak halal, yang hak mana yang hak haram. Kita tak boleh nak beza dah hak benda tu. Tu kita nak kena jaga hak sumber yang halal. Macam satu ketika orang ramai mengadu kepada Imam Syafi'i tentang apa? Tentang dia tak cukup dalam kehidupannya. Gaji banyak tapi tak cukup. Maka Imam Syafi'i beritahu pada dia, minta supaya gaji kamu tu dikurangkan menjadi 4,000 dirham. 4,000 dirham. Tidak dia 5,000 dirham, tapi minta kurang lagi. Patut-patutnya kalau nak dapat kesenangan, nak dapat kebahagiaan, nak dapat keseronokan, mestilah 5,000 dirham. Tapi dia minta kurang lagi. Kenapa? Ada sebab dan musababnya. Maka dia minta kurang kepada majikannya dengan 4,000 dirham. Lepas tu duk berapa seketika main mengadu lagi. Dia kata tak bahagia juga. Nampak macam tak rasa tenang, tak bahagia juga. Maka Imam Syafi'i sebut minta kurang lagi dengan 3,000 dirham. Kalau kita kan lagi teruk, minta kurang. Setelah dikurang sehingga menjadi 3,000 dirham, lepas tu dia main bagi jumpa dengan Imam Syafi'i, begitu dia rasa tenang, rasa bahagia kehidupannya. Kerana apa? Sebab kerja dia patut padanya hanya 3,000 dirham saja. Yang lebih, yang lain hanya ulang. Yang lain tu hanya sumber-sumber yang hak dia masuk tu sumber-sumber yang tak berapa lah. Yang kedua, Nabi kata kamu kena bersama dengan ulama, iaitu kamu kena duduk dalam majlis-majlis ilmu kalau kita nak bahagia. Maka kita nak memahami tentang Al-Quran, kita kena duduk dalam majlis ilmu, kita kena memahami tentang ilmu, tentang Al-Quran, kena memahami Al-Quran, tentang kisah Al-Quran, tentang cara-cara dalam keadaan kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu menceritakan benda-benda yang sebelum ni dan juga benda-benda yang akan datang. Maka Nabi kata hendaklah kamu duduk dalam majlis ilmu tu. Kita alhamdulillah tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita sebut dah sebelum ni, kita peruntukkan satu hari dalam masa kehidupan kita. Tak lama pun, kalau dalam masa PKP ni lebih kurang 30-40 minit. Kadang-kadang dia kata, ustaz nak buat kuliah pun tak payah dah buat kuliah. Lama mana 30 minit. Sebelum ni 1 jam tak payah duk buat. Kita tak mau buat. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak puluh hak banyak, kita tinggal hak sedikit. Sedangkan apa? Orang yang selalu kita beri peringatan kuliah sejam lebih pun, kadang-kadang orang duduk dalam keadaan apa? Duduk dalam keadaan tak mau ikut pertunjuk Allah SWT. Tambah-tambah kita ni tak buat langsung iaitu pengajian-pengajian, tak ada buat kuliah-kuliah. Lagilah teruk anak karya kita. Sebab apa? Dengan pertunjuk ni lah, dengan peringatan ni lah, kadang-kadang menyebabkan hati manusia tu
akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu selalu diberi peringatan. Kerana apa? Dengan peringatan itu menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala fardu kepada kita sehari semalam 5 waktu, kerana apa? Supaya hamba-hambanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sembahyang, manusia akan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi kata yang ketiga orang yang bahagia, orang yang melazimi rumah Allah Subhanahu Wa Taala sehari semalam 5 waktu. 5 waktu ni kalau boleh kita istiqamah tuan-tuan, macam mana Tok Imam, macam mana Tok Bilal, alhamdulillah. Yang mana jadi Tok Bilal, alhamdulillah. Apa? Tanggungjawab dia kena mai azan. Tetapi kalau kita tak mampu tuan-tuan, tak mampu nak buat 5 waktu berjemaah, kita buat 4 waktu. Tak mampu buat 4 waktu, kita buat 3 waktu. Tak mampu kita buat 3 waktu, kurang-kurangnya kita buat di antara sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak. Inilah waktu yang sesuai. Pada masa sama di antara maghrib dan isyak tu diikuti dengan majlis ilmu. Tak mampu juga buat maghrib. Tak mampu juga, sekurang-kurangnya pilihlah waktu-waktu yang sesuai bagi kita. Contohnya lah kita kerja malam, kita buat waktu siang. Ustaz, saya kerja siang Ustaz, buat waktu malam. Ustaz, saya kerja malam Ustaz, kita buat malam. Kita lah nak kena atur kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tak dipengaruhi ni hak disebut ni. Siapa yang tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia. Syaitan ni dia akan cari jalan, akan mengajak kita supaya makin hari makin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habis yang tu kita sebut sebelum ni. Jadi malam ni kita sambung dah itu dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita sebut dah sebelum ni. Salah satu ayat yang pertama hak kita sebut sebelum ni iaitu dia kata orang yang berilmu pengetahuan sekiranya menyembunyikan ilmu. Ini yang bahaya. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, dia ada tapi kerana kepentingan dia, kerana nak cari harta keduniaan yang sementara, dia sanggup membisu. Jadi syaitan yang bisu. Manusia tapi jadi syaitan yang bisu, tak berani nak kata tu yang benar, dia tak berani nak kata. Sedangkan disebut dengan kulil haq walau kana murran. Kata benar walaupun benda tu benda yang pahit. Benda yang hak kadang-kadang boleh merosakkan apa? Jasad kita terpaksa kita kena kata yang benar. Walaupun mengancam kehidupan kita, kerana apa? Islam adalah segala-galanya. Maka dalam keadaan apa? Disebut dalam ayat yang pertama kita sebut sebelum ni iaitu orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan petunjuk hidayah sesudah kami menerang kepada manusia dalam kitab suci. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah dalam surah Al-Baqarah yang kita baca dah sebelum ni, ayat 159, ayat 60, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dilaknat oleh sekalian makhluk yang ada di atas muka bumi ini melaknat. Bayangkan macam mana kita sebut dah sebelum ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala benci pada seseorang, apabila Allah Subhanahu Wa Taala meluat pada seseorang, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tak suka pada seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku tak suka kepada si anu ni. Kalau Allah tak suka pada seorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku tak suka kepada hamba ni. Hadis itu dalam, tuan-tuan tengok dalam Mustikah hadis jilid pertama. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku tak
suka kepada si anu ni. Maka malaikat Jibril pun tidak menyukai si anu ni. Dan malaikat Jibril beritahu kepada seluruh malaikat, banyak dah malaikat yang kita sebut tadi, banyak, tidak terhitung banyaknya malaikat. Di antara satu lapis langit tu 10 kali ganda kita. Yang kita sebut tadi 90% malaikat. Bayangkan malaikat Jibril ni adalah ketua segala malaikat. Semaklumnya malaikat Jibril bagi tahu kepada seluruh malaikat supaya membenci si anu ni. Bayangkan. Maksudnya apa? Malaikat melaknat kehidupannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tak suka. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi rasa kepada penduduk bumi supaya tak suka kepada si anu ni. Bukan kata malaikat, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ni tidak menyukainya, membencinya, semuanya melaknat kita. Bayangkan tuan-tuan, hidup kita ada berkat tak tuan-tuan? Tak berkat. Sebab apa? Semua makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni melaknat. Kalau mati pun orang kata orang gelak. Batuk-batuk bukan lah mati ni. Batuk lama dah orang tua ni mati ni. Batuk-batuk ni orang duk berdoa lah. Orang main beritahu nak tahu dah. Orang yang budak tu dia meninggal. Aksiden malam. Patutnya budak tu bukan malam ni dia meninggal. Patutnya lama dia meninggal. Orang pun tak suka dengan dia. Tetapi kalau sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang, maka Allah juga akan panggil malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, aku suka kepada si anu ni. Kita nak yang tu tuan-tuan. Kita nak apabila Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril, ya Jibril, aku suka kepada si anu ni, dan malaikat Jibril menyukai si hamba ni. Dan malaikat Jibril beritahu kepada seluruh malaikat supaya apa? Menyukai si anu ni. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi rasa penduduk bumi ni menyukai dia. Bayangkan tuan-tuan, ada hadis Nabi sebut, orang yang berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dan duduk pula dalam majlismu, segala ikan-ikan di laut mendoakan dia. Cuma tak dengar lah. Ikan-ikan banyak dah. Berapa ratus tahun dah orang duk cari ikan, pernah habis dah ikan tu? Tak pernah habis. Hari-hari tu berterela, hari-hari kita duk makan ikan. Ikan temenung ke, ikan lali ke, semuanya kita duk makan lama dah. Ikan-ikan tu Nabi sebut mendoakan orang-orang yang berjalan, menuntut ilmu, didoa oleh sekalian makhluk yang ada di atas muka. Berkat tak kehidupan dia? Berkat kehidupannya. Maksudnya apa? Atas dunia kita duk sebut selalulah. Dulu kisah kita sebut dulu ni kisah almarhum Tuan Guru ni Aziz. Dulu orang duk cerita, ustaz duk cerita ketika mana mati ni ada tuan, nak pergi Kelantan pun tak boleh pergi. Tak boleh nak masuk tuan-tuan. Orang yang benci dia, orang yang tak suka dia pun melawat dia. Sampai kita nak pi pun tak boleh pi, ditutup. Kerana apa? Tersesak orang nak pi tengok dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bencinya, dekat rumah kita pun kita tak rasa nak pi. Walaupun dekat rumah kita pun kita tak rasa nak pi menziarahi dia, tak rasa nak pi sembahyang dia. Tetapi beratus-ratus kilometer orang sanggup nak pi tuan-tuan untuk nak melihat, nak melihat walaupun tak dapat sembahyang, sampai di jeli pun tak apa dah. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh meninggal tuan-tuan, tengok jana tuan. Sampai mana nak usung jenazah dia tuan-tuan, kita pakai kasut pun terlucuk tuan-tuan. Orang jijak kaki kita. Orang jijak kaki kita. Sebab apa? Pakai selipar. Sat lagi ada pula orang tolong kutip. Kita ingat kalau kita hilang dah kasut. Tak hilang tuan-tuan. Tak hilang. Ada hamba Allah tolong kutip kasut-kasut yang jatuh. Orang duk berjalan tu, jijak di antara kaki orang sehingga kasut-kasut berkelempang. Kenapa? Ramainya nak pegang mengusung jenazah. Ramai nak ikut ketika dia ke kubur tuan-tuan. Apa? Tu ketika tu maksudnya apa? Nampak tak? Nampak dah tuan-tuan. Bayangkan kita pernah sebut sebelum ni Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz tuan-tuan. Orang sebut sampai pakaian dia
dia. Kasut dia apa orang simpan. Kita tak mati ke tuan-tuan, kasut hilang dah. Tak ada mati, kasut hilang dah. Tu nak mai semayang, tu nak mai rumah Allah tuan-tuan. Tu kadang-kadang orang tu kadang-kadang kita kena sangka baik dengan dia. Dia pergi kerja, pergi dusun, pergi motor, pergi benam pakai kasut mahal. Kasut 2-300 pakai. Ni gila apa ni dia orang kata. Awak pakai hak mahal-mahal, pergi kubur, pergi dusun, pergi kebun dan sebagainya. Hak pakai hak mahal-mahal, hampir masjid hang pakai hak tali ikat rupiah, pakai yang ikat dengan dawai. Dia tahu tuan-tuan, kalau dia pakai mahal-mahal pergi dusun sebab apa? Jejak duri pun patah, jejak kaca pun hancur tuan sebab yang mahal. Kalau dia pakai mai masjid agak-agak semayang kosong dah agak-agak. Pakai hak 500 mai semayang di masjid. Bukan sinilah cerita lah. Cerita di Afrika sini tak apa tuan-tuan. Agak-agak Allahu Akbar tu agak-agak semayang kosong dah. Tak kosong. Tu kita kena sangka baik. Tu kadang-kadang dia main masjid tu pakai ikat dengan dawai, ikat dengan tali rupiah. Sebab apa? Dia semayang pun kosong dah. Allahu Akbar. Tak ada kelapak nak ambil kasut ku. Tak ada kelapak nak ambil. Sebab apa? Tengok kasut hak masjid pun dia buat V. Hak kasut 2-3 ringgit. Hak biji-biji tu pun orang buat V. Itu pun duk hilang. Hak masjid pun dia ambil. Tu kadang-kadang hak orang curi hak kita, kita curi hak masjid. Mana lebih besar dosa? Dia hak tu dia dosa kita dia dengan kita tuan-tuan. Kita pula pergi curi hak masjid, lagi dosa besar tuan-tuan. Jadi apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah sebut ni orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini. Mereka ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh sekalian makhluk. Kita tak mau kita duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau duduk dalam keadaan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau duduk dalam keadaan laknat segala makhluk-makhluk. Hina kita. Atas dunia pun dah hina lah, walaupun nampak elok, walaupun nampak mulia tuan-tuan, tapi si Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu orang yang berilmu. Ni hak orang berilmu lah. Hak jahil tu lain cerita pula. Ni hak ada ilmu ni. Hak jahil tu kadang-kadang hak jahil dia lain peringkat pula. Hak jahil pula kadang kita nyawat tak mau main mengaji. Dia tetap mau mengaji saya wah. Kalau mengaji tahu, apabila tahu nak kena buat, baik ku tak tahu senang saya. Baik saya tak tahu senang tak ada buat apa. Hak jenis tu pula tuan-tuan. Buatlah kuliah macam mana, dia tak main macam tu juga. Dia kata kalau main payah saya, kalau main tahu boleh tahu nak kena buat. Baik tak tahu senang tak ada buat apa. Janji aku boleh makan, boleh tidur dah. Itu aja dia fikir. Tentang hak menuntut dia tak fikir. Tetapi orang yang hak menuntut ilmu juga ada ujian-ujian juga daripada Allah SWT. Selagi mana kita hidup ni, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Hak ada ilmu dengan ilmu pula. Kalau dia menyembunyikan ilmu yang dia ada, maka ingat. Tu sedangkan Nabi sebut balighu anni walau ayah. Sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Beritahu tugas kita. Yang nak terima tak terima itu bukan kerja kita. Tugas kita beritahu lah. Tugas kita beritahu. Kalau kita nak kira lah, macam kita sebut dulu lah, kisah Nabi Nuh AS. Allah sebut dalam surah Nuh, tak silap ayat yang kelima ko. Qala rabbi da'utani qaumi lailan wa nahara. Allah sebut dalam surah Nuh, tak silap ayat 5. Allah beritahu. Allah kata apa? Wahai Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku lailan wa nahara. Kalau kita kan mai kuliah tengah 1 jam pun kita rasa kemas tak? Kita ni main mengajar ni, sejam kita main mengaji sejam, kita main mengajar sejam, kita rasa kemas dah tuan-tuan. Sedangkan Nabi Nuh tu dia dakwah kepada kaumnya bukan sejam. Dia sebut dengan lailan wa nahara, malam dan siang dakwah, ajak supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama mana? 950 tahun. Lailan wa nahara. Qala rabbi da'utani qaumi lailan wa nahara. Aku menyeru wahai Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku ni lailan wa nahara, malam dan siang. Tak tahu nak abang macam mana. Kita waktu malam ajak pun sejam lepas ni kita balik
alik kena cakotiau macam-macam kita ni. Kalau main masjid pun bukan lama, main sekejap bukan lama. Kalau Nabi Ibrahim kerana perintah Allah SWT letak anak dan isterinya pi tinggal tu, bukan ada apa-apa, bukan ada bini mereka, bukan ada 7-Eleven, bukan ada bekas hari pun, tak tempat yang kering kontang yang tak ada apa, tetapi sebab yakin ini perintah daripada Allah SWT buat. Apabila perintah Allah semuanya baik belakang. Apabila perintah Allah semuanya baik. Cuma hak kita ni nak banding dengan umat dulu memang tak mampulah, sekurang-kurangnya kita umur kita pun tak lama. Nak banding umat dulu umur depa panjang, nak banding kita tak lama. Sekejap Nabi kata umur umatku 60 70 banding kira tengoklah umur kita berapa. Lah 69 setahun lagi lebih dah. Allah bagi subsidi, Allah bagi lebih tambahan. Masa apa? Masa kalau kita akan masa kecederaan lah Allah bagi. Masa selalunya kalau tambah main bola lah, kalau kita main tengok bola lah, kalau masa ditambah masa kecederaan tu kita main lebih kurang ke apakah? Sedangkan tambahan waktu cederaan tu kita penat ke tak penat masa tu? Ni masa habis dah 90 minit habis dah masa. Ikut-ikut benar dah, tak boleh main dah. Sebab draw, sebab seri 0-0, pengadil kata tambah masa lagi nah. Agak-agak tambah masa tu kita penat dah agak-agak. Penat tak nak. Tapi dia main, dia pulung main tak? Dia pulung. Badangkan waktu tu waktu tambah masa. Waktu tu kita penat dah 90 minit dah, tak larat dah. Tetapi sebab tambah masa, kita pulung sungguh-sungguh, main sungguh-sungguh, main bermati-mati. Sanggup buat apa? Kenapa? Kita nak kemenangan. Samalah juga ni pun kalau Allah SWT bagi tambahan tu. Sebab umur kita tak tahu. Kalau Nabi Daud ketika mana dia minta pada Allah, dia nak bersama dengan malaikat maut. Dia nak bersama dengan malaikat maut. Nabi Daud ni kemah tuan-tuan. Dia duduk dia bersama dengan malaikat maut. Ketika mana Allah Ta'ala tunjuk malaikat maut pingsan dia. Tunjuk malaikat maut wajah yang asal pingsan. Ketika tu malaikat maut minta pada Allah supaya diubah, supaya tak nampak yang asal. Ketika tu baru dia boleh duduk. Ketika dia sedang duduk mengajak pada kaumnya, malaikat maut tu beritahu pada dia. Dia kata seorang hamba tu dia akan mati lagi 3 hari. Malaikat maut tahu. Riwayat Nabi kata malaikat maut tu ziarah kita sehari semalam 70 kali ziarah kita. Sehari malam 70 kali malaikat maut beritahu kepada pada Nabi Nuh, Nabi Daud alaihissalam, dia si hamba tu dia akan mati 3 hari. Ni kita boleh ambil contoh agak di kisah ni. Lepas 3 hari, lepas sebulan tak mati hamba ni. Maka Nabi Daud tanya, kata begitu 3 hari nak meninggal, tak meninggal pun. Maka malaikat Jibril, malaikat maut beritahu kepada Nabi Daud, lepas 3 hari itu dia keluar daripada majlis kamu, dia menginfarkan 3 dinar. 3 dinar. 1 dinar lebih kurang 800 kita lah, lebih kurang macam tu. 3 dinar. 1 dinar Allah Subhanahu Wa Taala tambah 10 tahun jadi 30 tahun. Amalan ni banyak tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Kerana apa? Ketika dia bagi kepada orang yang dia bagi 3 dinar tu, orang tu berdoa pada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanjangkan usia kamu. Sebab malaikat maut ni dia akan tahu dalam buku catatan hak Lauh Mahfuz tu. Hak qada dan qadar, iaitu disebut dengan qada mubram, malaikat maut pun tak tahu. Kan ketika umur kita 44 bulan ni, ketika Allah perintah malaikat yang catat amalan tu, pi dalam ambil dia tulis dalam buku di Lauh Mahfuz tu tentang rezekinya, tentang jodohnya, tentang baik buruknya, tentang ajalnya. Ketika tu ambil mana? Dalam Lauh Mahfuz. Tetapi hak qada mubran hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Malaikat maut pun tak tahu.
Ini kadang-kadang dengan silaturahim kita Allah tambah umur kita. Dengan sedekah kita Allah Subhanahu wa taala tambah umur kita. Dengan doa kita Allah tambah umur kita. Dengan doa sahabat-sahabat kita bagi, mudah-mudahan Allah murah rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang. Tu kita nak bagi orang, minta orang tu doa kepada kita. Minta doa lah. Minta doa sebab apa? Doa dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Maka orang tu minta, ya Allah panjangkan umur si anu ni, maka Allah Ta'ala tambah dengan satu dinar, tambah dengan 10 tahun 3 dinar, 30 tahun. Malam ni pun banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan panjang umur. Kita kata amin. Kita pakat-pakat kata amin. Bapa kita kata amin, malaikat-malaikat yang melabuhkan sayap pada malam ni juga mengucapkan amin, termasuk juga jin. Berhenti sama sikit. Malam sekarang tempat ada bunyi ni untuk bila ada mila orang ni nak azan ni, mai pegang mic ni pergi azan. Bukan sinilah cerita di Mexico. Sini kita habis satu ni lah, berapa ni tengah hari dah, sebab kisah depa tunjuk dalam WhatsApp ke Facebook depa tunjuk. Di luar negeri lah berlaku aksiden, 3 biji kereta aksiden. Kerana hak depan tu berhenti, kambing lintas, dia slow, berhentilah brek kambing lintas. Hak belakang timbai belakang, hak belakang pula timbai belakang, jadi 3 biji kereta lah. Langgak belakang hak kawan tu berhenti kerana kambing melintas. Bakat berhenti tepi jalan, bakat duk bergaduh. Bergaduh lah aksiden ni, langgak belakang duk buka kereta, bakat duk bergaduh. Trailer main tak ada brek, sapu habis 3 biji kereta. Dia tunjuk takut tengok ni. Tu kita boleh buat aksiden berjalan, jangan duduk tepi jalan, berhenti tempat emergency, jangan duduk berhenti tepi tu. Main trailer tak ada nak brek, sapu habis 3 biji kereta. Orang hadut situ pun melambung habis. Takut macam ni lah. Kurang-kurangnya bagi emergency berhenti. Ni tak ada nak pakai tarik handbrake tu, berhenti. Bahaya main trailer sapu belakangnya sama kita ngaji pun bagi sekena lo berhenti tempat emergency. Ni tak ada dah ni. Melilau cari pegang mic kita ni sampai kita saya wire ni pun tak tahu mana malam. Wire tak tahu mana depa kalau cara angkat habis depa ikut, tak apalah, depa ikut depa. Sama sikit atau habislah malam sikit. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Yang bermaksud siapa yang ditanya tentang ilmu yang ia ketahui lalu dia menyembunyikan, nescaya Allah mengekangkan mulutnya dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Takut dengar tuan-tuan, kekal dengan api neraka. Kita tuan-tuan jangan sekali-kali kita kerana kepentingan kehidupan kita menyembunyikan ilmu yang kita ada. Kenapa? Kerana nak jaga pangkat kedudukan kita, kerana nak jaga kedudukan, kerana harta, kerana dunia, kita sanggup menyembunyikan benda tu yang benar, kita kena kata benar. Benda tu yang salah, kita kena kata salah. Yang kita sebut tadi ni, kulil haq walau kana murran, kata benar walaupun pahit. Begitulah. Berpesan-pesan Allah pun begitu dalam selalu kita sebut. Allah kata bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassau bil haq. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab orang yang bawa jalan hak kebenaran ni dia kena banyak sabar. Orang yang bawa jalan benar ni dia kena sabar. Macam mana umat-umat terdahulu juga, termasuk Nabi kita, diuji tu lebih besar, berganda-ganda daripada kita. Nabi di pulau sehingga riwayat kata 3 tahun. Sahabat-sahabat sehingga makan daun-daun kayu, kita tak sampai makan daun. Makan kau Ustaz ulam-ulam lah kita. Ulam-ulam pucuk gaga, pucuk jangguih kita. Tapi sahabat-sahabat tak ada makan, rumah mereka tak berasap.
Sanggup ni mereka dibunuh, mereka dibuang daerah dan sebagainya. Mereka dalam keadaan ada sahabat-sahabat diseksa, termasuk Khabbab, diseksa. Bayangkan. Kenapa? Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala uji seorang tu apa? Hakikatnya kita kena sangka baiklah dengan Allah. Macam Allah datangkan satu penyakit COVID-19 ni, kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia buat semuanya baik belaka. Macam kita sebut tadi lah, orang-orang yang pakai kasut pergi kerja pakai kasut mahal tadi ni, pergi kebun pakai yang 500, pergi ke motong pakai 500, dia tahulah hak-hak dia. Begitu juga dengan Allah, dia tahulah dia nak menguji hamba-Nya. Kerana apa? Kerana balasannya bukan hanya di dunia kehidupan ni, hanya balasan di akhirat esok ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak meletakkan orang-orang yang diuji ni pada satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, kalaulah mereka tahu macam mana aku tahu, nescaya mereka akan minta diuji sampai bila-bila. Kalaulah mereka tahu ni dengan apa yang Allah uji ni, mereka tahu macam mana aku tahu, nescaya mereka akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala diuji dengan sampai bila-bila. Nabi kata walaupun disusuk dengan duri, Allah kifarahkan dosa-dosanya. Belum tentu, kadang-kadang Allah bagi kemewahan, kesenangan yang kita nak ni Allah sayang ni. Patut-patut Allah sayang siapa? Allah sayang dekat Qarun, Allah sayang dekat Firaun, patut-patut. Tapi dak, Allah sebut innahu tagha, sesungguhnya Firaun itu melampau. Melampau kerana apa? Allah bagi dia segala-galanya, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai satu peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Jadi kita yang ada ilmu ni beritahulah setakat mana yang kita tahu. Setakat mana kita tahu, kita beritahu. Yang kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Setakat mana kita tahu, sebab kita pun ada bidang-bidang kita, bukan semua kita tahu. Mungkin dia ni dia tahu bidang ni, tu Allah bagi pun Allah bagi tak sama. Bagi tangan kita juga tak sama. Ada masing tugasan masing-masing. Dia ni pakar bahagian ni, dia ni pakar bahagian ni. Maka kita gunalah kepakaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk nak bawa kepada jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah uji, kita bersabar sekejap di atas ujian yang Allah Subhanahu Taala, insya-Allah dengan kesabaran kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran Nabi selama 23 tahun, maka lah kita dapat nikmat kesabaran. Para umat-umat terdahulu, Nabi dan sahabat-sahabat bersabar dengan ujian, maka kenikmatan yang kita dapat ni dia atas usaha pengorbanan orang dulu. Sama juga dengan kita, tentang kita bersabar sekejap di atas apa yang Allah uji, kesenangan akan dapat apa? Anak cucu kita esok ni. Anak cucu kita esok kalau kita tak jaga, maka sudah pastilah, maka anak cucu kita esok ni menyalahkan kita. Macam contohlah dulu orang tua kita tu sanggup gada nyawa segalanya untuk mempertahankan negara daripada penjajah dan sebagainya. Mai kita tuan-tuan, kita pula tak jaga amanah tu. Kita tak jaga amanah. Semua bukan kita teruk, kita jaga. Depa dah tanam siap-siap dah. Macam contoh depa tanam durian, tanam dokong, semua kita tolong pagar, kita tolong tebas. Jaga elok-elok supaya apa? Keluar buah yang elok. Apabila keluar buah yang elok, hasilnya akan lumayan. Samalah kini pun kita kena pakat-pakat jaga. Insya-Allah bila kita jaga, kita akan mendapat keberkatan hidup di dunia, dan insya-Allah generasi yang akan datang juga akan lihat apa yang kita buat ni. Kalau kita buat baik, insya-Allah maka generasi yang kita tinggal itu generasi yang baik. Tapi kalau sebaliknya tuan-tuan, kalau sebaliknya, maka mereka akan menyalahkan kita, maka kita akan jawablah di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat cukup dah kadang tu pada malam ni. Insya-Allah nanti okey esok ni kita bagi lebih sikitlah. Lah pun sebab kita masih lagi dalam suasana COVID-19 ni, masih kita duk perang lagi tuan-tuan. Kita pakat-pakat jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, supaya apa? Kita nak
terutamanya tempat kita ni, supaya kita ni dijauh daripada penyakit, daripada penyakit, penyakit yang berjangkit yang tak nampak. InsyaAllah kita berhenti tantu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih, kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya dafi'ul bala ya Allah, ya dafi'ul bala ya Rahman, ya dafi'ul bala ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa min adu minal ins wal jins wa minasy syaitan wal iblis wa may yatru fil hawa wa may yanzilu minas sama' ma yakhriju minal abi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junan wa juzam min syai'in minal asqam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jamil muslimin wal muslimat, mu'mini mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.